Mari saudara masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. 天父上帝，我们满心感谢今天晚上的聚会。 Ketika begitu banyak hal bisa membuat kami takut, 当有很多事情让我们惧怕的时候， Engkau mengundang kami datang untuk sekali lagi kami mendengarkan firman-Mu. 主啊，再一次你邀请我们来到面前来听你的话语。 Firman yang membukakan kepada kami mengapa kami takut. 你的话语可以开导我们知道为什么我们害怕， Dan firman yang memberitahukan kami mengapa kami tidak perlu takut. 而且也是你的话语会教导我们为什么我们不需要害怕。 Sertai kedua hamba-Mu ya Bapa, 主啊，求你保守你两个。 supaya dalam kelemahan kami, firman Tuhan boleh diberitakan dengan jelas. 主啊，让在我们的软弱当中，你的话语还是可以被释放。 Sertai setiap kami juga. 求你带领我们， Dalam nama Yesus Kristus, 我们奉靠主耶稣基督名祷 kami 告。 berdoa. 阿门。 Amin. Silakan Bapak Ibu. 大家 duduk 请 kembali. 坐。 Saudara bersyukur sekali malam hari ini boleh hadir di tengah-tengah kita sekalian. 我非常高兴今天晚上可以在大家的当中。 Saya mengucapkan terima kasih kepada gembala, para majelis dan jemaat sekalian yang memberikan kesempatan ini. 首先，我要感谢驻堂牧师、执事，还有所有的会众。 Salam dari segenap Sivitas Akademika STT Amanat Agung. 也仅代表大使命神学院全体同仁向大家请安， Selamat Natal bagi saudara-saudari sekalian. 也祝福大家圣诞节快乐。 Malam hari ini tema kita adalah Fear not, the Savior has come. 今天晚上我们的主题就是不要害怕，救世主已经来临。 Jangan takut, Juru Selamat telah datang. 不要害怕，救世主已经来临。 Tapi saudara, di balik kalimat ini sebenarnya ada implisit bahwa kalau Juru Selamat tidak datang, maka kita layak untuk takut. 但是其实在这一句话的背后有隐含这一个意思，意思就是说，如果救赎主没有来，我们必须要害怕。 Kalau Juru Selamat itu tidak datang, kita layak untuk takut. 如果救赎主没有来的话，我们其实我们真的需要害怕。 Tapi saudara, kalau Juru Selamat itu sudah datang, mengapa kita tidak perlu takut? 但是当救赎主已经来临了，为什么我们不需要害怕呢？ Kan itu pertanyaannya kan? 这就是我们的问题。 Kalau Juru Selamat tidak datang, kita perlu takut. 如果救赎主没有来，我们需要害怕。 Kalau dia datang, kita tidak perlu takut. 但是如果他已经来了，我们不需要害怕。 Kenapa demikian? 为什么会这样呢？ Maka saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. 所以弟兄姐妹，我要邀请大家，我们一起来默想约翰福音3章16节。 Ayat ini seringkali disebut ini ringkasan Injil dalam satu kalimat. 这一章节就大家都说它是一个总结了一个福音的一个经文。 Kita akan bacakan, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. 讲员将为我们用印尼文来读。 Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya mempunyai 2 ekor kelinci di rumah jenis Netherland Dwarfs. 在我家里有2只可爱的那个矮兔子，就是荷兰的小矮兔。 Imut kan ya? 它是非常小，非常可爱。 Pulang-pulang tolong anak-anak jangan minta, papi mami mau kelinci dong gitu ya. 从这里回去小朋友不要要求你的爸爸妈妈买小白兔。 Karena ketika kami beli pun kami agak terjebak. 当我们在买的时候，我们有一点好像就是被陷进去的， Miara kelinci itu susah luar biasa. 因为我们养小白兔是非常困难的。
Biayanya tidak sedikit, lalu sayangnya mereka bukan binatang yang jinak-jinak kayak anjing atau bahkan kucing. 然后花费的费用不是很少，但是他们又不像那些可以很熟悉可以跟我们可以很快就很熟的一个动 Kalau 物。 saudara lihat gambar mereka yang imut-imut tadi, ya mungkin jemaat juga lebih senang lihat kelinci daripada lihat gambar kami. 所以相信你们比较喜欢看这个小兔的照片， Imut banget saudara. 它们非常可爱。 Apalagi kalau kakinya lagi terjulur begitu ya. 所以当它的脚生出来的时候更可爱。 Gemes banget kita lihatnya. 所以我们看到的时候，真的我们觉得它们太可爱了。 Tapi saudara gambar ini agak burem kenapa? Karena saya ambil dari jarak agak jauh. 所以这个照片有一点模糊，为什么？因为我从很远的地方在拍他们的。 Mereka gampang sekali kaget, gampang sekali takut. 他们很容易受惊吓。 Padahal sudah 3 tahun di rumah. 其实他们我们养了3年了。 Kalau saudara pulang bawa kantong kresek bunyi-bunyi, mereka langsung udah. 如果我们回家的时候带着那个塑胶袋有声音的话，他们也害怕。 Kita bawa galon, ya kami di STTAA di asrama itu disediain galon biasanya dari rumah kita bawa ke dalam kita dorong. Waktu galon itu lewat, mereka bisa loncat gitu. 所以当我 masuk ke dalam 们拿了 kamar. 那带矿泉水回家的时候，我们推那个矿泉水的声音，他们也害怕。 Kita lagi jalan dalam rumah misalnya, lalu tiba-tiba kita balik badan, set. Kalau kita gerakannya mendadak, dia tahu-tahu udah loncat aja. Begitu. 所以如果我们在家里面，我们突然间转身的话，他们马上就跳走了。 Kalau saudara berpikir kalau gitu kita lihat sebentar deh, buktikan, datang ke rumah. 所以如果你们要证实的话，你们可以来家里来证实。 Ada orang asing yang tidak biasa ada dengar suaranya, dia ngumpet. 如果有一些陌生人的声音，他们不熟悉的话，他们也躲起来。 Kata orang yang pakar, mereka ini sudah sangat jinak dengan kami. 其实他们应该是跟我们非常熟悉了。 Saudara, ketakutan-ketakutan seperti ini memang berasal dari kehidupan mereka di alam liar, insting di mana mereka senantiasa menghadapi bahaya. 所以他们这种恐惧，是因为他们在一个旷野里面的生活，那种环境是很危险的。 Dunia ini bukan dunia yang ramah bagi kelinci. 对世界，对这些白兔来说，不是一个非常友善的。 Dan bagi para gembala, dunia ini bukan dunia yang enak bagi para domba. 所以对那些牧羊人来说，那些他们的小羊也是并不是一个非常友善的。 Domba itu jarak penglihatannya dekat. 因为那些羊，他们的眼睛的看的那个距离非常的短， Mereka tidak kuat, tidak mampu melawan predator. 然后他们也没有能力去抵抗。 Maka saudara, dunia ini sebenarnya menakutkan bagi banyak pihak. 所以其实这个世界对很多方面的人来说都是一个恐惧的， Termasuk bagi manusia. 包括对人类。 Saudara sadar atau tidak dan kita suka atau tidak, kita harus mengakui bahwa dunia ini gelap dan dalam kebinasaan. 所以我们不管我们同不同意，我们必须要承认，这世界是处在一个黑暗里面的。 Alam ini tidak bersahabat. 然后这个大自然对我们好像不友善的。 Gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor, badai topan. 我们看到很多的天灾那个有地震，也有那个火山爆发，也有土石流等等。 Oh, tapi itu kan alam, nggak punya pikiran. 然后我们看，它这是大自然，他们没有思想的。 Kalau yang punya pikiran pasti nggak begitu. 但是如果他有思想的，当然不会这样。 Orang zaman dulu mengatakan kalau manusia makin terdidik, mereka akan semakin beradab. 以前的人说，如果人类越来越有知识的话，他们越有学问的话，他们一定会更有道德。 Tapi kemudian terjadilah perang dunia pertama dan mereka ternganga, Eropa ternganga karena di tengah kemajuan itu ternyata manusia menjadi semakin 但 brutal. 是我们看欧洲，他们感觉到非常的惊讶，因为当人已经有学问了，反而就是发生了世界大战。 Terjadi perang dunia kedua di mana puluhan juta orang meninggal dunia. 然后第二次世界大战，我们看到死了多少的人。 Bahkan hari-hari ini dekat sekali dengan kita adalah anak-anak geng motor yang tidak segan-segan membacok orang yang lewat tanpa alasan. 所以 Pokoknya 我们 bacok aja. 看到最近我们所面临的就是有些摩托车的帮派，
他们没有经过逻辑，他们随随便便都可以砍人。 Setahu saya di Medan juga ada kan ya. 我相信在棉兰也有这种， Saudara, dunia ini menakutkan bagi kita. 所以世界对我们来说是非常恐怕 Kita 的。 bawa motor hati-hati tahu-tahu ditabrak oleh orang. 我们骑摩托车，我们已经很小心了，但是不知不觉我们也被人家撞。 Belum lama ini kok rasanya di berita itu banyak sekali orang-orang yang lagi berhenti di lampu merah tahu-tahu diseruduk dari belakang. 所以最近 meninggal. 我们看到很多新闻，有些人他们停在路边，突然间从后面被人家撞。 Tapi saudara, Alkitab tidak mengatakan kepada kita bahwa kita layak takut kalau juru selamat tidak datang karena hal-hal itu, bukan. 所以弟兄姐妹，圣经没有告诉我们说，如果救赎主没有来的话，我们就应该惧怕。 Alkitab memberitahukan kita bahwa kita layak takut karena ada yang lebih mengerikan dari semua itu. 但是圣经告诉我们，我们必须要我们应该惧怕，是因为有比这个更恐怖的。 Alkitab memberitahu kita bahwa kita itu juga adalah bagian dari dunia yang jahat ini. 所以圣经告诉我们，包括我们在内，也是包括这个世界上的一个非常那个有罪恶的。 Dan sebagai manusia yang jahat demikian, kita adalah musuh dari Allah yang kudus. 所以我们这个是罪恶的人，我们也是神的一个敌人的一部分。 Dan Allah yang kudus inilah yang paling menakutkan buat kita, saudara. 所以这个圣洁的上帝是对我们来说最可怕的。 Tidak seperti di dalam kepercayaan tertentu, Allah yang kudus tidak bisa disogok. 所以不好像其他的一些信仰，他们认为说这圣洁的神是不能贿赂的。 Tidak bisa dibujuk-bujuk, diberikan makanan, disajikan kue, disajikan kepala babi, gak bisa. 然后我们不能用任何食物去贿赂他， Dia adalah pencipta segalanya, apa yang mau kita berikan? 因为他是创造宇宙万物的，我们还要拿什么去贿赂他呢？ Dan sebagai pencipta dari segalanya, ketika kita memusuhi dia, sebenarnya kita gak punya tempat di mana-mana. 所以当我们以他为敌的时候，我们其实已经走投无路了。 Menjadi musuh bagi Allah seperti ini, kita adalah manusia yang binasa. 如果我们以这样的上帝为敌的话，我们就是一个灭亡的人。 Dan karena itulah sebenarnya di dalam diri kita ada ketakutan. 因此，在我们里面其实有害怕的。 Dan ketakutan itu kita ungkapkan dalam banyak hal kejahatan di dalam dunia ini. 所以我们把那个害怕，我们把它表达成很多那些很多犯罪的事情。 Saudara, malam hari itu ketika para gembala di padang seperti dalam drama tadi. 所以弟兄姐妹，好像刚才的话剧，当那天晚上在黑夜里，那些牧羊人， Mereka bukan cuman takut dipajakin. 他们不是单单怕被纳税而已， Mereka bukan cuman takut tuan-tuan mereka jahat dengan mereka. 他们不单单怕他们的那些老板对他们不利， Tapi mereka juga takut akan hidup ini. 但是他们其实也害怕面对生活。 Sebagai orang-orang Yahudi, mereka paham betul ajaran yang mereka terima. 所以他们成为犹太人，他们非常明白所有的教导。 Kita ini manusia celaka dan kita butuh pertolongan dari Allah. 我们这些应该灭亡的罪人，我们需要上帝。 Maka malam itu ketika para malaikat mendatangi para gembala dan berkata, jangan takut. 所以 Hari 当 ini 那个 telah 晚上，天使对牧羊人说不要害怕的时候， Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 不要害怕，今天已经为你在伯利恒已经为你诞生了救主耶稣，就是基督。 Ini bukan sekedar jangan takut kami malaikat, bukan itu. 所以他不单单说你们不要害怕，我们是天使， Tapi lebih kepada jangan takut lagi dengan segala bencana, dengan segala murka Allah yang akan tertimpa dengan kamu. Jangan lagi takut. 但是他要说的不要害怕，你不再需要害怕所有的灾难、所有的天灾临到你的身上， Karena hari ini juru selamat telah lahir. 因为今天已经为你们诞生了救主基督。 Saudara, siapa juru selamat ini? 弟兄姐妹，这救赎主是谁呢？ Mengapa dikatakan dia lahir bagimu? 为什么他告诉我们说他为你而生？
Dan kenapa kita jadi gak perlu takut karena sosok ini? 然后为什么？因为这个人的诞生，我们不需要再害怕了。 Saudara, maka disinilah Yohanes 3 ayat 16 tadi. 所以刚才的约翰福音3章16节告诉我们， Yang disebut sebagai ringkasan dari Injil dalam satu kalimat. 所以这也被称为一句话总结是那个福音书。 Ayat ini akan menjawabnya buat kita. 所以这一章节会向我们解说。 Saudara perhatikan ada 3 bagian ayat ini. 我们看到这一章有分成3部分。 Yang bagian pertama menjelaskan alasannya. 第一就告诉我们是为什么，就是原因。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 因为神爱世人， Ini alasannya 这 kenapa dia 就 lahir. 是原因。为什么不需要？ Bagian kedua itu berbicara tentang apa yang kemudian Allah lakukan. 第二- Apa yang Allah tindakan. 第二部分就是上帝为我们做一些什么。 Dan bagian ketiga itu adalah tujuan tindakan Allah tersebut. 第三点就是上帝他所做的一切，他的目的是什么？ Kita akan lihat sebagian demi sebagian. 我们要一部分的去来来探讨。 Saudara, di bagian pertama dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 在第一部分告诉我们说，因为神爱世人， Berapa besar sih begitu besar? 所以他说很大，有多大呢？ Sebesar ini? 像这个那么大吗？ Sebesar ini? 还是像麦克风那么大？ Sebesar Yamaha ini? 还是像那个琴那么大？ Atau sebesar piano? 还是好像那个钢琴那么大？ Mungkin saya berikan contoh begitu ya. 所以我要试着举例， Bagaimana kita ukur begitu besarnya kasih itu? 我们 Bagaimana? 要如何的去来衡量那个大的那个定义？ Saudara, saya tak ketemu gambar ini. 所以我看到有一个图案， Bagi saudara yang pernah punya anak, mungkin saudara punya foto begini juga. 所以如果你们已经有小孩，你们一定有这样的一个照片。 Bayi kita baru lahir, lalu kemudian kita lihat betapa imut, betapa lucunya. 当我们小孩刚出生的时候，我们看他那么小可爱，太可爱了。 Dibandingkan kelinci yang paling lucu pun dia lebih lucu. 如果我们看刚才的那个兔子可爱，这个比它更可爱。 Kalau ada yang berani bilang bayi kita jelek, itu urusannya mati atau rumah sakit. Gitu. 所以如果有人敢说我们的婴孩、我们小孩很丑，他还准备就是要住院，还是他会死？ Dengan melihat dia aja, gak usah dia ngapa-ngapain, dia gak usah nari, dia gak usah joget di sini. Kalau joget di sini kita lebih happy lagi gitu ya. 如果我们看他，只要看他，他不用跳舞，但是他可以在这里跳舞，当然是更开心。 Dengan ngelihat dia lagi tidur aja, dia ngorok aja, kita bisa ketawa saudara. 我们看他在睡着的话，我们也会很高兴。 Ya paling nanti sih kalau dia sudah mulai SD, mulai berantem sama teman, bikin kita dipanggil oleh guru, kita bilang tuh anakmu tuh. 所以，如果他已经念小学了，他开始调皮了，跟朋友打架，老师叫我们去，家长去学校，我们会说，那你的孩子。 Tapi saudara, kasih kita kepada anak kita itu tuh begitu besar, ya bukan? 但是我们对我们的孩子的爱是非常的大。 Begitu besarnya ada lagu, kasih ibu sepanjang masa. 有一首歌就是说，母亲的爱是永远的， Tak terhingga sepanjang 直 masa. 到永远没有止境的。 Kita kerja keras, kita nabung habis-habisan. Ya orang Chinese kan banyak yang pelit ya. 所以我们工作很辛苦，我们拼命的在那里赚钱、存钱。 Saking pelitnya kita bawa mati, begitu? 中国人很小气，很吝啬，他们甚至可以把那个带到死为止。 Enggak saudara, uang kita itu setiap sen yang kita irit, setiap sen yang kita tidak pakai, kita berikan buat anak kita. 但是我们所存的每一分、每一块钱，我们都是为我们的孩子。 Betapa banyaknya kisah-kisah di mana orang tua merelakan hidupnya demi supaya anaknya bisa hidup. 有多少的父母，很多这样的故事，他们愿意牺牲一切，是为了孩子。 Ya, supaya adil buat para bapak, saya sampaikan cerita lain. 所以不要只提母亲，但是母爱，但是我们也要
继续这个故事。 Kalau enggak nanti pulang-pulang dari sini anak-anak mengatakan, Mami I love you, Daddy sorry. 所以如果不然从这里回去，小孩说：“妈咪，我爱你爸爸对不起。” Kemarin ada seorang ayah duduk berapa baris dari depan bangku saya di 有 pesawat. 昨天有一个爸爸，他是坐在我的前面好几排， Dia bawa bayinya itu paling masih 3-4 bulan, 所以 kepalanya 他 belum bisa tegak. 抱一个婴孩，大概3-4个月大的。 Sepanjang penerbangan itu mungkin ada 30 menit dia berdiri. 所以飞机在飞的时候，他站着。 Padahal anaknya gak lagi rewel begitu. 其实他的孩子没有在哭闹， Anaknya senyum-senyum. 那他孩子非常的高兴，在那里微笑着， Nengok. 然后就左看右看。 Ada pendeta. Enggak begitu. 没有，他没有说，哎，有牧师，没有，他没有这么说。 Papanya itu kemudian rebahin anaknya. 然后他爸爸把那个婴孩把他放下来， Rebahin lagi. 然后又把他再放下， Anaknya senyum-senyum. 然后他的小孩在那里很微笑，很开心。 Tapi yang lebih girang lagi bapaknya. 但是他爸爸比他那个孩子更高兴。 Saudara, ayah yang mengasihi anaknya seperti itu, kalau anaknya itu ada apa-apa, tidakkah nyawanya, uangnya, semuanya dia akan berikan. 所以我们看到一个这样的爸爸，他爱他的小孩，不单单他愿意赔上钱，但是甚至他的生命他都敢牺牲。 Saudara, kalau kita manusia berdosa bisa mengasihi anak-anak kita seperti itu, 弟兄姐妹，我们这罪人，我们都能那么的爱我们的小孩， maka betapa kasihnya Allah yang suci itu kepada kita. 所以我们那神圣的上帝，他爱我们有比这个超过这个更多的，又更多， Melampaui segala pemikiran kita. 就是超过我们所能想象到的。 Kok bisa? 为什么能这样？ Kenapa dia mengasihi kita 为 seperti itu? 什么他能爱我们到这个地步呢？ Saudara, setidaknya ada beberapa alasan. 所以在这里有好几个原因。 Pertama karena dunia ini ciptaannya. 因为第一就是这世界是他所创造的， Dunia ini miliknya. 而且这世界是属于他的， Dan dia menciptakan itu dari kasihnya. 而且他用他的爱来造这一切， Karena dirinya adalah Allah Tritunggal yang kasih di dalam dirinya. 因为他是三一真神，他本身就是爱， Dia tidak bisa untuk tidak kasih. 所以他不能够不爱。 Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa sekalipun, 所以当人类已经掉落到罪恶的时候， Alkitab memberitahu kita bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. 圣经告诉我们，神爱世人，他非常的爱这个世界。 Artinya kepada setiap kita. 意思就是说，对于你我， Saudara, setiap kita, saya yakin kita mempunyai dosa kita masing-masing. Kadang-kadang ada yang kita sembunyikan begitu dalam, gak ada yang tahu. 弟兄姐妹，我们当中，我们每一个人，也许我们有一些罪恶，我们把它藏在里面，是别人不知道的。 Setiap kita termasuk di dalam yang dikasihi oleh Allah itu. 所以每一个我们，包括都是神所爱的人。 Saudara, kasih yang begitu besar itu kemudian mendorong Allah bertindak. 所以因为那么大的爱，造成这是推动神去做某件事 Dan 情。 ini bagian yang kedua. 这个就是第二部分。 Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. 圣经告诉我们，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。 Saudara perhatikan kata mengaruniakan. 在这里我们看，他说赐给他们， Kata mengaruniakan ini artinya memang seperti memberi, 赐给表示就是给予的话， tapi punya pemahaman karunia itu adalah sesuatu yang begitu berharga, 所以他赐给的话就是他给予，但是给的非常非常的那个庞大的， tapi tidak layak diterima oleh yang menerima. 但是他给的是人类不配的得到的。 Emang ada Pak yang seperti itu?
难道真的有这样一个赏赐是人类不配得到的吗？ Saudara, sesungguhnya ini tidak sulit untuk dipahami karena dalam kehidupan manusia kadang-kadang ini terjadi. 所以其实这个不难去理解，因为在我们的日常生活也会遇到这样的东西。 Kadang-kadang ada anak yang kita tahu ini anak kepada orang tuanya kurang ajar banget, anak ini tidak hormat banget. 有时候我们知道，有的小孩他对他的父母亲非常的不礼貌。 Anak-anak yang lain itu sepertinya kuliah baik-baik, kerja baik-baik, hidup baik-baik. Yang ini nih hidupnya quote unquote, maaf pakai kata, ini anak ini brengsek begitu. 所以其他的他们都好好的读书，好好的工作，这个是非常非常的更粗的说，这好像很不好的、很王八蛋的是。 Tapi kadang-kadang kita mendengar bahwa justru kepada anak yang seperti inilah orang tua justru lebih peduli. 但是多少时候，父母亲他们比爱其他的，他爱这个小孩比爱其他的更多。 Dia udah gak layak untuk dikasih, tapi orang tua justru lebih memberikan perhatian. 他其实是不配的得到那个爱，但是父母亲给他的爱甚至更多。 Saudaranya mungkin marah, kakak adiknya mungkin marah, keluarga besar mungkin ini, aduh ini papa mamanya ini sama anak ini kok sayangnya kelewatan. 所以他的弟兄姐妹或者他的大家族的人，他们都很生气。为什么他爸爸妈妈爱这个小孩那么的离谱？ Tapi hati orang tua itu beda kan? 但是做父母，他们的心是跟别人不一样的。 Pikiran orang tua itu apa? Anak ini, dia hidup brengsek, dia tidak, kalau tidak saya perhatikan, dia benar-benar mati dia. 所以父母亲他们会看这个小孩已经很糟糕了，如果我不再给他关注、给他爱，他完蛋了。 Kalau saya punya uang tidak saya wariskan ke dia, ini kakaknya, adik-adiknya udah gak butuh, dia yang butuh, saya kasih ke dia. 所以如果我的钱财不留给他的话，他的哥哥姐姐弟弟他们都可以做都可以自己生活的话，他这个就完蛋了。 Saudara, inilah kata karunia. 弟兄姐妹，这个就是那个恩赐。 Manusia tidak layak menerimanya, tapi Allah berikan yang luar biasa. 因为人是不配得到的，但是神把它赐给人。 Dan apakah pemberian itu? 神所赐给人的是什么呢？ Bukan sebuah mobil, 它不是一辆车 Wuling REV, 不是50BYD, 或者是其他的牌子， atau Tesla, bukan. 还是 Tesla 的车，并不是的。 Dia berikan anaknya yang tunggal. 但是神把他的独生爱子赐给人类， Dan dia berikan anaknya yang tunggal ini 而且他把他的独生子给人类， datang ke dalam dunia 他将他的儿子把他给人类来到这世界上， dan dia tahu dia akan dibunuh. 而且他也知道他独生子将要被杀。 Dan Allah merelakan anaknya ini dibunuh oleh manusia 上帝他愿意将他的独生子奉献出来，让他被杀， karena dia ingin menanggung dosa manusia yang jahat itu. 因为让他来背负人类所有的罪恶。 Saudara, saya pernah dulu ketika di gereja saya pernah pelayanan di antara anak-anak jalanan. 弟兄姐妹，我以前有为一些街头孩童来服侍。 Pelayanan kepada anak-anak jalanan itu bukan suatu pelayanan yang quote unquote menyenangkan gitu ya. 所以这个街头的小孩的一种服侍，并不是一个很舒服的一个服侍。 Maaf, mereka bau. 对不起，他们身上非常的臭， Mereka jorok. 他们很肮脏。 Dan kita bantu, nanti dia lakukan apa lagi, kita bantu lagi, nanti begitu lagi. 所以他们做一些坏事，我们帮助他，然后他又回去又做其他的。 Kadang-kadang anak-anak kecil tapi kelakuannya itu quote unquote kurang ajar. 所以虽然他们是小孩子，但是他们的行为非常非常的没礼貌。 Saudara, pelayanan di antara anak-anak jalanan ini butuh pengorbanan. 所以弟兄姐妹，为这些街头的小孩服侍是非常需要牺牲的。 Bayangkan anak Allah yang tunggal itu datang ke dalam dunia, karunia yang sangat berharga yang tidak layak diterima. 所以我们想象，上帝的独生子从天而来的降临，
他给予那些不配的接受的人， tapi malah dibunuh. 但甚至他反而被杀。 Bayangkan anak tadi yang hidupnya kurang ajar tadi diberi bantuan oleh orang tua. 所以刚才我们看到一个不听话的小孩，不好的小孩，他的爸爸妈妈给他一些帮助， Malah kemudian dia mengatakan papa mama kasih ke saya kok cuma segini. Lalu dia bunuh orang tuanya. 然后 Bayangkan. 他说：“爸爸妈妈，你为什么给我只是这一些而已？”然后他把他的爸爸、把妈妈或者妈妈杀死。 Saudara, anak seperti ini apakah masih layak untuk diampuni? 所以弟兄姐妹，这样的小孩，难道他还配得被原谅吗？ Saudara, kabar buruknya kitalah anak-anak itu. 弟兄姐妹，不好的消息就是我们就是那些坏小孩。 Dia begitu mengasihi kita dan dia kemudian bertindak, dia berikan karunia anaknya yang tunggal. 他那么的爱我们，甚至他采取行动，把他的独生子赐给我们， Kita bunuh dia, 然后我们把他杀死， kita tolak dia. 然后我们把他戏弄。 Tidakkah kita pantas untuk binasa? 我们岂不是配得接受灭亡的？ Tadi siang waktu kami makan siang sama Pak Riki, 刚才中午的时候，当我们在吃午餐跟那个把 Ricky 的时候， kami sempat ngobrol-ngobrol. 我们在那里我们交谈， Pembicaraannya antara lain ya ini digali sama Lause Katina ya. 所以那时候就是那个嘎蒂尼传道在那里 Katina 就 Pak 是挖 Katini, maaf. 嘎蒂尼哦， Ya ini masih layak diampuni ya. Digali-gali semua gitu. 所以他开始去在那里。 Bagaimana perasaan di seputar Natal ini? 所以在这个圣诞节期间有什么感觉？ Ya, Pak Riki katakan perasaannya itu kayak sukacita, tapi saya juga berpikir dia datang untuk mati, layakkah saya bersukacita? 所以那个 Ricky 说我很高兴很开心，但是有一种感觉就是我难道真的配得到这份爱吗？ Saudara, kalau manusia yang berdosa gak akan berpikir begitu. 弟兄姐妹，如果是一个罪人的话，他不可能会有这种思想。 Manusia berdosa lebih seperti anak kurang ajar tadi yang ketika diberi orang tuanya dia malah marah, dia membunuh orang tuanya 如 sendiri. 果那些罪恶还在罪恶的人，他们应该是好像刚才的坏小孩，父母已经给他了，反而他还把他们杀死。 Saudara, apakah Allah tahu bahwa anaknya yang tunggal itu diberikan akan dibunuh? 那上帝知不知道他把独生子赐下来，然后那些人类会把他杀死？ Dia tahu tentu 他 saja. 知道。 Tapi saudara di dalam Alkitab menggunakan kata harus berkali-kali. 所以在圣经用一个字眼就是必须。 Bahwa dia harus datang. 那在圣经告诉我们说，他必须来。 Siapa yang mengharuskan? 所以谁让他必须来呢？ Ya Allah sendiri. 就是上帝自己。 Kenapa dia mengharuskan anaknya untuk datang? 为什么他让他的儿子必须来到世 Dan 界上？ inilah bagian ketiga dari ayat ini. 这就是第三部分的。 Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 叫一切信他的不知灭亡，反得永生。 Saudara, hati Allah tidak tahan melihat manusia ketakutan. 所以上帝的心，他没有办法忍受看到人类在恐惧当中， Hati Allah tidak tega melihat manusia menuju 而 kebinasaan. 且上帝的心，他也不能忍受看人往灭亡的路上 Dan 走。 dia merelakan biar anakku yang mati bagi mereka. 但是他愿意让他的独生子自己来承受这一 Walaupun 切。 manusia-manusia durhaka itu yang membunuh dia, aku relakan. 虽然那些没良心的人把他杀死，我也愿意， Supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal bersamaku. 让他们不知灭亡，反得永生。 Maka saudara, di bagian inilah, di Natal ini walaupun kita memperingati Tuhan Yesus datang dan dia akan mati. 而且在这个圣诞节，我们是纪念主耶稣的诞生，而且到时候他也必须死在十字架。 Kita tetap bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih aku bersuka cita karena engkau datang. 所以我们会说：“主啊，我感谢你，你已经来到这个世界， Karena itu Alkitab ajarkan kepada kita. 因为这是圣经教导我们的。” C.S. Lewis pernah mengatakan kalimat ini. 所以 C.S. Lewis 他曾经这么说。 Anak Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi anak Allah.
所以上帝的儿子成为人类，让人类可以成为上帝的儿子。 Kalau boleh saya kalimatkan ulang sedikit mungkin jadi begini. 所以如果我要另外的一个翻译，大概是如此。 Anak Allah mati sebagai manusia supaya manusia yang mati bisa menjadi anak Allah. 所以因为上帝的儿子他已经成为人，而且他为人类死。 让人类可以成为上帝的儿子。 Apa syaratnya, saudara? 那条件是什么呢？ Maka bagian ini juga mengatakan kepada kita apa? 所以在这一部分也告诉我们， Setiap orang yang percaya kepadanya 每一个相信他的人 tidak binasa. 就不知灭亡。 Saudara, kata percaya ini yang saya juga ingin tekankan malam hari ini. 所以这个相信这一句话也是我今天晚上要强调的。 Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa tinggal percaya aja, terlalu mudah. 所以有时候我们想我只要相信，太简单了。 Di dunia ini gak ada yang seperti itu. 所以在这世界上其实没有这种事。 Kalau ada yang mengatakan, Pak, Bu, Bapak menang undian, kira-kira hari ini respon saudara gimana? 所以如果有人告诉你说，你先生，女士们，你今天就得奖了。 Yes, gitu. 所以你的感觉如何？非常高兴。 Mungkin 10-15 tahun lalu kita begitu ya. 如果大概10年前还是15年前，我们是这样的一个反应。 Waktu belum banyak penipuan. 那时候还没有那么多人在当一个那个欺骗的。 Betapa banyak orang yang bilang, Pak, Bapak dapat undian, transfer biayanya sekian, lalu ketipu. 所以很多人就是收到一个信息说，先生或你已经得到多少的一个奖励。 Ngeri loh kalau kita cuma main asal percaya begitu. 所以如果我们很容易相信，我们是非常可怕的。 Saya pernah baca satu berita waktu itu santer waktu kejadian. 我有看过一个新闻是这样的。 Mobil itu sudah dibawa ke depan pintu rumahnya, saudara. 所以他的汽车已经把它开到他的门前了。 Pakai pelat putih warna tulisan merah. 所以那个他的牌子是白色的，他的字是红色的。 Pak, Bu, ini Bapak dapat undian, ini mobilnya kami antar ya, tidak 所 seperti 以 yang 他 berita 说 bohong-bohong. 先生，你得到了这个奖，这个奖，一部车。 Bener nih, bener ini mobilnya. 他说真的吗？他说真的，这是你得到的车子。 Ayo Pak, iseng test drive. 所以他说你试着开， Begitu masuk di mobil disekap, diculik, saudara. 然 Suruh 后他 transfer uang. 进到那个车子里面，马上被绑架起来。 Saudara, kita mengatakan, masa hanya percaya lalu kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal? 然后我们说，我们只要相信，我们就可以得永生，不灭亡。 Saudara, manusia bisa menipu kita dengan memanfaatkan rasa percaya kita. 所以人类可以用很多诈骗的手段来骗取我们， Tapi Allah bukan Allah yang demikian. 但是我们的上帝并不是这样的上帝。 Kalau dia mengatakan hanya percaya saja, 如果他告诉我们说，你只要相信， ya memang hanya percaya saja. 没错，我们只要相信。 Kenapa dia tidak minta transferan atau minta bayaran? 为什么上帝没有叫我们汇款给他，还是要我们付什么的代价？ Kenapa Papa kita di surga tidak minta transferan pulsa? 为什么我们在天上的父，他没有叫我们汇一些汇那个电话卡给他？ Saudara, semuanya miliknya, apa yang mau kita kasih? 所以这一切都是属于他的，我们还要把什么给他呢？ Maka saudara, yang dia minta dari kita adalah kita percaya 所以 kepada. 他要求我们的就是我们要相信他。 Saudara, hari ini, malam hari ini, 弟兄姐妹，今天晚上 kita yang hadir di sini apakah sudah percaya dia? 我们每一个来到这里的弟兄姐妹，我们真的已经相信他了吗？ Percaya berarti kita benar-benar menyandarkan kehidupan kita kepadanya. 相信他的意思就是我们真的完完全全把我们自己的生命委托给他。 Apa yang dia sampaikan untuk kita lakukan, kita taati. 所以他叫我们做什么，我们都遵行； Perintahnya kita turuti. 他的命令我们遵行， Larangannya kita jauhi. 而且他禁止我们的，我们远离。 Di dalam seluruh bagian hidup kita. 在我们的生活全部的一个生活里面， Punya KTP Kristen termasuk gak Pak? 所以我们如果是一个身份证的基督徒的意思是什么？ Tentu saja orang percaya biasanya KTP-nya Kristen. 当然， begitu ya. 一个信主的人，他们的身份证里面的那个信仰会写基督
Tapi saudara, betapa banyaknya orang yang punya KTP Kristen tapi hidupnya menunjukkan dia sebenarnya belum percaya. 但是多少的人，他们的身份证证明他是基督徒，但是他们的生活是非常还没有基督徒的一个生活。 Betapa banyaknya orang-orang yang datang bergereja, dia bisa memberi persembahan bahkan pelayanan, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. 有多少的弟兄姐妹，他们来聚会，他们甚至来这里奉献，来这里侍奉，但是他们还没有真正把他们的生命交托给神。 Maka segala ketakutan kita itu seringkali juga masih ada dalam diri kita. 所以很多的惧怕，多少时候在我们里面还是存在的。 Kita takut kalau kita belum punya pasangan. 我们害怕，如果我们还没有找到另一半。 Padahal kalau kita percaya Tuhan, kita tahu ada atau tidak ada pasangan, yang penting saya punya Tuhan. 其实，如果我们真的相信上帝的话，我们知道我们有没有另一半是上帝为我们的安排。 Saudara, ini kedengarannya kayak fundamentalis banget begitu ya. 所以我们听到这样的一个真理，好像非常非常的难去理解的。 Ini kedengarannya fanatik banget begitu. 所以感觉上我们太极端了。 Tapi kata percaya itu berarti benar-benar kita menggantungkan segalanya kepada 但 Tuhan. 是相信这一句话表示说，我们完完全全的就是交托给他。 Kalaupun aku tidak dapat pasangan, aku tidak akan serahkan imanku demi dapat pasangan. 所以虽然我没有找到另一半，我也不可能赔上我的信心去来为了得到另一半。 Kalaupun aku sakit dan ini penyakit terminal, aku tidak akan pergi lagi bertanya kepada dukun dan 如 sebagainya. 果我的健康有问题，我有病了，我也不可能就是去找别的那些神来去问卜。 Kalaupun ujianku udah jadi jelek, tapi aku tidak akan nyontek demi Tuhan. 就算我考试考得不好，但是我为了神的名，我也不可能去作弊。 Kalaupun usahaku tidak selancar kalau aku korupsi, aku tidak akan melakukannya. 就算 Demi 我 Tuhan. 的生意再不好，我也不可能就是要去做一些贿赂的事情。 Saudara, kembali ke Katen dan Misty. Tadi saya lupa kenalkan namanya ya. 弟兄姐妹，我回到那个小白兔，就是棉花跟迷失地， Ada rumahnya 3. 所以他们有他们的小房子，有3个小房子， Ya, dia lebih kaya daripada kita. 所以他比我们更有钱。 Ya, burung di udara Bapak pelihara. 所以我们看到天上的飞鸟，天父也照顾； Bunga di padang dia pelihara. 在野地的花，神也是照顾。 Kelinci di rumah dia pelihara juga. 所以在家里的小白兔，他也看顾。 Dia tidak bekerja dan berusaha, dia punya rumah 3. 所以他没有工作，他没有赚钱，但是他有3间房子。 Saudara, ini tahu foto ini saya foto mereka lagi ngapain sebenarnya? 所以你知道，当我拍这个照的时候，他们在做什么吗？ Lagi makan. 他们在吃东西。 Kenapa dia tidak main makan aja? 为什么他不玩那些吃的东西呢？ Dia masih waspada. 因为他还警惕。 Kalau boleh saya terjemahin pikirannya adalah ini gua dikasih makan nih, mau diapain nih? 所以，如果我可以来去翻译他的思想的话，他意思说，他给我吃，人类给我吃东西，他们要把我怎么样？ Jangan-jangan mau digemukin, mau dipotong. 搞不好他要把我杀掉。 Dia nggak tahu kita keluarin biaya mahal, nggak mungkin dipotong gitu. 他不知道我们已经付了很多的钱，我们不可能把他杀死。 Dia terus waspada, saudara. Dia cuma turunkan kepalanya, gigit, ambil makanan, lalu dia ngunyah sambil ngintip. 所以他只是低下头拿了吃的东西，然后他就仰头看左看右。 Mereka tidak paham bahwa mereka bukan lagi di alam liar yang berbahaya. 所以他们其实不清楚，他们其实已经并不是在那个旷野了。 Mereka kasihan sekali, masih ketakutan. Mereka tidak paham, mereka sebenarnya sudah diselamatkan dari pasar hewan, kira-kira begitu kan? 他们其实很可怜，他们不明白，他们已经被救赎出来了，他们还是不清楚。 Mereka tidak tahu bahwa mereka masih akan hidup 10 tahun lagi, karena kelinci katanya bisa 15-an tahun, ini baru 3 tahun. 所以他们不晓得，他们其实还可以活到几十年， Dia takut dia dibunuh, dia takut dia ditangkap mungkin. 但是他还很害怕，害怕被杀，害怕被陷害。 Dia gak tahu bahwa kami bawa dia ke dokter kalau dia mulai sakit aja. 所以他不晓得，如果他一点生病，我们就把他带到看医生。 Dia masih ketakutan, dia tidak sadar bahwa dia sungguh disayang dan diperhatikan. 他真的还没有觉悟到，他其实是真正的被照顾的。
Nah saudara, saya punya satu lagi kelinci. 所以弟兄姐妹，我还有一只的小白兔。 Yang satu ini menariknya kisah hidupnya sedikit berbeda. 所以这个小白兔，它的历史跟别的有所不同， Tipenya memang beda, jenisnya beda. 所以它的那个种类也是不同。 Ini kelinci yang satu ini namanya biskuit. 所以这个我们给它取名叫饼干。 Kenapa namanya biskuit? Ya kelinci saya yang kasih nama. 为什么它叫饼干呢？因为是我的小白兔，我要给它这个名字。 Biskuit ini dulunya kelinci telantar, saudara. 以前它是流浪的一只兔子， Korban dari anak sekolah yang impulsif beli kelinci, lalu akhirnya gak mau lagi. 所以有一些学生，他们买了小白兔，然后厌烦了，他们就不愿意再养。 Lalu dibawalah ke sekolah, ditaruh di sana. Nah istri saya kerja di situ. 然后把它带到学校，刚好我的太太在那里工作。 Tadinya dia bertiga, lalu mati 2, tinggal 1. 然后开始他们有3只，死了2只，剩下1只。 Dia tidak ada temennya. 他没有朋友， Anak-anak kalau lewat, kalau lagi punya makanan apa, asal dikasih. 所以他如果有小朋友经过的话，有东西吃的话，丢给他吃。 Penjaga sekolah kasihan dibeliin makanan dari toko asal punya dikasih. 所以那个就是校工也有时候会买一些东西喂养他。 Maka dia tadinya waktu istri saya, boleh nggak dibawa pulang? Oh iya kasihan 所 banget 以 ya, bawa 我 pulang 太 deh. 太问说可不可以把他带回家？好了。 Ketika dibawa pulang, kita bawa ke dokter, perutnya itu tuh ada sesuatu yang tumbuh sampai besar. 所以刚开始带回家的话，我们把他带他去看医生，因为他肚子有长了一粒很大的东西， Kakinya lemas, 然后他的脚无力的， dan dia takut sama orang. 然后他非常害怕人。 Awalnya dia stres banget begitu. 刚开始他好像压力很大 Tapi lama-lama. 久而久之， Biskuit ini paling baru 6 bulan di rumah kami. 这个饼干大概在我们家才大概6个月左右。 Tapi sekarang saudara dia menjadi kelinci yang kesayangan kami kalau boleh dibilang. 现在他在我们家里，他是我们最疼爱的一只小白兔。 Dia lihat kita lagi tiduran di sofa, dia hentak-hentak kakinya. 所以他看到我们在沙发在那里躺着的时候，他会跺脚， Dia panggil saudara. 而且他是叫我们。 Kelinci itu gak punya pita suara. 所以那个小白兔它是没有声带的， Jadi kalaupun ada suara paling cuma begitu. 所以 doang. 它只能出声音，也是出 Dia 了很。 hentak-hentak kakinya minta 所 perhatian. 以它在那里要我们注意它，它在那里跺脚。 Kadang-kadang kita buka kandangnya sengaja, kemudian kita pura-pura tiduran di samping situ. 所以有时候我们把它的那个房子打开，它假装在那里睡着。 Dia keluar, dia sundul-sundul minta dibelai. 所以它开始从在里面走出来，它要我们去疼它。 Yang kelincinya yang putih ya, bukan yang biru ya. Yang biru istri saya. 所以那个小白兔是白色的，那个蓝色衣服是我的太太。 Ini pas kemarin saya minta istri saya foto. 所以昨天我刚好我请我的太太拍一张照。 Kalau yang 2 tadi gak bisa, saudara ditaruh di kaki begitu gak bisa. 所以如果其他2只，如果要把它放在我们的腿是不能的。 Mesti sambil ditangkepin. 就是我们一定要先这样抱着它。 Yang ini dia bisa tidur merem di pangkuan kita. 但是这一只很特别，它可以睡着在我们的怀抱里面， Seakan dia tahu bahwa dia dikasihi. 所以它感觉到它真的被爱。 Dia tahu bahwa dia diselamatkan dan dia dikasihi. 他知道他已经被拯救了，他知道他已经被救出来了。 Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kita 弟兄 bahwa 姐妹，今天神的话也要告诉我们， kita tidak perlu lagi takut. 我们不再需要害怕了， Juru selamat telah datang. 因为救赎主已经来到了， Begitu besarnya dia mengasihi kita. 因为他爱我们是那么的大， Dia berikan anaknya yang tunggal mati untuk menebus kita dari 他 dosa 把他的 kita. 独生子赐给我们，而且为我们而死。 Syaratnya cuma satu, kita percaya. 所以条件只有第一样而已，就是我们必须要相信他。 Syaratnya cuma satu, kita mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa di tengah dunia ini dan kita percaya bahwa dialah yang telah menebus kita 我 dari 们 dosa 唯 kita. 有的条件就是我们必须要承认我们是罪人，而且我们要接受他做我们生命的救主。 Dia tidak minta bayaran apa-apa, 他 saudara. 没有要我们付什么代价。 Kalau saudara ke gereja dan saudara memberikan persembahan, 如果弟兄姐妹
当你来教会，你给奉献的时候， Ini bukan untuk membeli pengampunan Tuhan, bukan. 所以这个不是拿来买我们可以得到救赎的， Ini hanya ungkapan terima kasih kita 这 kepadanya. 只是表达我们对他的感谢。 Kalau saudara tidak sanggup, tidak memberikan, it's okay, tidak 如果 apa-apa. 你真的没有那个能力，你没有办法奉献的话，也无所谓。 Asal saudara mengaku dosa dan percaya. 只要你承认你的罪，而且你要相信。 Malam hari ini saudara, 今天晚上， saya mengundang kita untuk sekali lagi kita minta ampun di hadapan Tuhan. 我邀请弟兄姐妹再一次的到神的面前，向他求赦免。 Saya tahu bahwa kita orang berlatar belakang Konghucu, banyak yang berlatar belakang 我 Konghucu. 知道我们的背景很多都是从那个就是拜拜的那个背景出来的。 Atau bahkan kita orang Chinese yang sudah bukan Konghucu, tapi value Konfusianisme itu dalam diri kita. 但是那个孔子的思想，很多人都把它还在我们的心里面。 Kita hidup berbakti kepada orang tua, 我 ya kan? 们生活，我们非常的孝顺父母， Rajin menabung, 然后我们很爱就是存钱， tampan, 我们很英俊 cantik, kurang apa gitu kan. 然后又很漂亮，我们还缺少什么呢？ Jadi seringkali kita tuh merasa aku tuh gak berdosa. 所以多少时候我们感觉到我没有罪。 Tapi saudara, malam hari ini Alkitab memberitahukan kita ini bagian dari dunia yang gelap ini. 但是今天晚上，神的话语告诉我们，我们就是属于一部分这个黑暗世界里的一部分。 Dan mari dengan jujur kita kemudian introspeksi, saya ini punya gak sih salah satu aja, ada gak saudara? 让我们真正的、诚实的，让我自我检讨，我有没有一点点、一小点的那个罪？ Saya tidak perlu bertanya, saya tidak perlu maksa, interogasi saudara, saya yakin setidaknya saudara punya satu. 我不需要强迫你们，我也不需要审判你们，但是我希望你们诚实的自我检讨。 Kalau saudara merasa tersinggung, saya dituduh, saya difitnah, saudara boleh marahin Pak Leong, dia yang undang saya. 所以如果你们认为说你们被骂，而且你们被那个指控的话，你们可以找你们主任牧师。 Tapi saya yakin saudara tidak akan pernah berani mengatakan aku tidak punya dosa. 但是我相信，没有一个人敢说我没有罪。 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri dan tidak ada kebenaran dalam diri kita. 在约翰一书1章第8节告诉我们，我们若说自己没有罪，就是自欺，真理就不在我们里面了。 Saudara, akuilah dosa-dosa saudara di hadapan 弟兄 Tuhan. 姐妹，让我们很诚实的承认我们的罪。 Yang kedua saudara, 第二点， hari ini saya mengundang saudara untuk sekali lagi, kalau saudara mendengar firman dan selama ini belum sungguh percaya kepada Tuhan, 所以今 akuilah 天 dia. 你已经听神的话语，如果你从来都还没有认真的来承认你的罪，来接受他的。 Firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. 所以神的话语告诉我们，只要我们口里承认，心里相信，我们就必得救。 Dan terakhir, 最后一点， apabila saudara selama ini sudah menyadari diri sebagai orang berdosa dan telah percaya kepada Yesus. 如果你们是已经认罪而且相信主的人， Biarlah malam hari ini firman Tuhan meyakinkan saudara. 所以但愿今天晚上神的话语再一次的向弟兄姐妹确 Bahwa 认。 Allah kita bukan Allah yang akan berubah pikiran, dia kemudian membuang saudara. 所以我们的上帝并不是一个很容易就是变化，然后他把你遗忘的。 Saudara, ayat tadi memberitahukan kita Allah itu yang punya inisiatif mengasihi kita. 刚才我们所读的经文告诉我们，是上帝主动的自己采取行动来拯救我们。 Dia yang datang ketika kita masih musuhnya, dia berikan gratis. 当我们还成为他的敌人的时候，他主动的来寻找我们，来给我们。 Dia tidak minta bayaran. 他也没有要我们付什么代 Dia tidak 价， mengatakan persembahannya dikit amat, coret namanya. 所以他没有说，哎，你的奉献太少了，把你的名字涂掉。 Dia tidak akan mengatakan ini perbuatannya jahat banget, masih berdosa juga, coret.
他没有说这个人还是犯罪还是作恶，我把你的名字涂掉。 Gak akan saudara. 他不会这样 Karena 的， sejak awal memang kita ini musuh-musuhnya tapi toh dia tetap datang. 因为从开始我们本身就是他的敌人，他就是来寻找我们。 Memang benar Alkitab mengatakan kita harus berubah. 所以没错，圣经告诉我们说，我们必须要改变。 Tapi Alkitab Allah tahu bahwa kita ini manusia berdosa dan bahkan dia membentuk kita secara perlahan. Seringkali seperti itu. 但是上帝知道我们是个罪人，但是他要改变我们，而且要不断的来改造我们。 Bahkan saudara tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. 而且没有任何人可以从他手里把我们抢。 Kita mungkin berpikir kalau Allah tidak akan melepaskan, tapi kalau kita direbut oleh yang lain bagaimana? 我们身心里面想，上帝不会把我们遗弃，但是有别人可以，如果从他手里把我们抢过来怎么办？ Kita orang-orang berlatar belakang Tionghoa atau berlatar belakang Timur itu seringkali orang tua nenek moyang kita itu punya dukun-dukun gitu kan ya. 所以我们成为华人的，我们的背景很多，我们的祖先他们就有这样的一个这样的相信这样的一个邪。 Saya dari Pontianak. 所以我是来自坤甸的。 Banyak orang-orang yang ketika mereka masih kecil tuh dipersembahkan kepada dewa ini, dewa itu. 所以小时候小孩很小的时候，很多人就把它就是献给某一个神明。 Saudara, kalau engkau telah percaya Yesus, tidak ada satu dewa pun yang bisa mengatakan kamu punyaku, nggak bisa. 但是如果你已经信主了，所以没有一个神明可以说这是属于我的。 Karena semua dewa-dewi yang dikenal oleh manusia itu pun itu adalah ciptaan. 因为所有的神明，包括在内，也是上帝的创造。 Saudara, kita tidak perlu takut bahwa Allah akan meninggalkan kita. 所以我们不需要害怕神会把我们遗弃。 Dia datang dan dia terus bersama dengan kita, Allah yang Immanuel. 我们的神他亲自来到这世界上，而且他与我们同在，他就是以马内利的神。 Soalnya menariknya kalau kita sudah percaya Tuhan, pandangan kita dengan dunia ini juga jadi beda. 所以弟兄姐妹，很有趣的，就是当我们信主了之后，我们对这个世界的看法也有所不同。 Kita melihat bencana, kita melihat manusia yang jahat, kita masih ada kekhawatiran begitu. 所以我们看到，如果有很多天灾，有很多人祸的话，我们心里还会有一点害 Tapi 怕。 tidak menjadi sesuatu yang melumpuhkan kita. 但是那些事情不会使我们瘫痪。 Berapa banyaknya orang Kristen yang pertama kali tiba ketika bencana terjadi. 有多少的基督徒在那个灾区的时候，他们是第一个到现场的， Gak takut gempa susulan, dia 所以他 datang. 们不怕，如果有后遗症。 Datang ke daerah ketika ada kebakaran di sana, banyak orang yang belum percaya, dia juga tidak takut, dia datang. 所以 ke sana. 当有一个地区在那里火灾的时候，基督徒也第一时间到达那个现场。 Kadang-kadang di daerah bencana gitu ada teman-teman yang bawa bantuan tahu kalau kita datang ini bisa dirampok di tengah jalan nih. Gitu. 所以有些朋友他们知道，如果我们到灾区去，有时候会被人家抢。 Ya sudah kita jalan saja, usahakan ada polisi setempat mengawal, tapi kalaupun sampai diambil ya mudah-mudahan ini sampai kepada. 所以我们只要有一些当地的警察在那里陪同，如果他们真的还要抢的话，那随他们。 Kita menyadari bahwa dunia ini sejak Yesus datang. 所以，因为我们知道，自从主耶稣来临， Dunia ini tidak lagi sepenuhnya gelap. 所以这个世界不再是完全的黑暗。 Fear not, 不要害怕， the Savior has come. 因为救赎主已经来临了。 Akui dosa kita, percaya kepadanya. 我们承认我们的罪，我们接受他，相信他， Dan dia tidak akan pernah meninggalkan 而 kita. 且他从来都不会撇下我们的。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapak, kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. 主啊，我们感谢你，因为我们拥有一个这样的上帝。 Ketika kami menjadikan diri kami musuh-Mu, 主啊，当我们还以你为敌的时候， kami menghina Tuhan. 主啊，我们会那个藐视你的时候， Tapi Engkau justru begitu mengasihi kami. 但是你那么的爱我们，
Dan Engkau mengutus anak-Mu untuk kami. 而且你把你的爱子赐给我们。 Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami. 主啊，你没有向我们要求什么， Engkau hanya ingin kami mengakui bahwa kami manusia berdosa yang membutuhkan Engkau. 你只是要我们承认我们是罪人，而且我们需要你。 Engkau hanya menuntut kami untuk percaya bersandar kepadamu. 主啊，你只要求我们相信你，哇，我们要委身于你。 Saudara, malam hari ini saya ingin sedikit memberikan kesempatan kepada saudara untuk merespons. 所以弟兄姐妹，今天晚上我要给你们机会来回应。 Apabila ada di antara saudara yang selama ini mungkin sudah datang bergereja atau belum pernah ke gereja, 在当中的弟兄姐妹，也许你们已经常来教会，或者是还没有来过教会的。 dan malam hari ini saudara ingin mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh Engkau. 今天晚上，如果你要向神说：“主啊，我是个罪人，我需要你， Aku ingin percaya kepadamu Tuhan, 我 tolong 要 aku, 相信你， tolong aku, selamatkan aku. 求你帮助我，求你拯救我。” Kalau ada di antara saudara yang demikian, malam hari ini saya mengundang saudara untuk boleh angkat tanganmu. 如果在我们当中有这样的弟兄姐妹，你可以把你的手举起来。 Apabila ada di antara saudara yang malam hari ini saudara menyadari, aku orang berdosa dan Tuhan, aku butuh Engkau. 如果今天晚上你觉得你是个罪人，而且你需要上帝， Aku ingin percaya kepada Tuhan, bersandar kepada. 我要相信他，我要依靠他。 Dengan sikap masih berdoa, silakan saudara boleh angkat tangan. 我们在祷告的态度下，我们再一次的把手举起 Saya 来 akan。berdoa bagi saudara. 我要为你们祷告， Puji Tuhan, 感谢主， puji Tuhan, Tuhan melihat tanganmu. 上帝看到你的手， Puji Tuhan, 感谢主， turunkan tanganmu. 你可以把手放下。 Saudara, kalau saudara telah menyadari dosa dan telah percaya kepada Dia, 弟兄姐妹，如果你已经承认你的罪，而且你已经相信 Firman 他 Tuhan 了。 katakan tidak ada seorang pun yang akan bisa merebut engkau dari tangannya. 主说，没有任何一个人可以从他的手中把你夺走。 Bapak, itulah anak-anakmu yang malam hari ini telah menyatakan tekad mereka untuk percaya kepadamu. 主啊，这是你一群的孩子们，他今天晚上决志的要来到相信你。 Sesuai dengan janjimu, selamatkanlah mereka. 主啊，你自己的应许，主啊，你拯救他们， Tolonglah mereka ya Tuhan. 求你帮助他们。 Saudara, malam hari ini saya juga ingin memberikan kesempatan kepada saudara yang selama ini sudah percaya Tuhan. 今天晚上我要给你们已经信主的弟兄姐妹， Tapi barangkali saudara digoncangkan oleh berbagai keraguan. 有可能有很多的事情把你动摇了， Saudara takut saudara ditinggalkan oleh Tuhan. 你害怕上帝离开你， Saudara takut usaha saudara tidak akan berhasil. 你害怕你的生意做得不好， Saudara takut anak cucu saudara ditinggalkan oleh Tuhan. 你害怕你的孩子、你的孙子被上帝遗弃， Saudara bergumul dengan sakit penyakit yang saudara 你跟 Tidak. 你跟你身上的疾病在那里奋斗。 Saudara, apabila ada di antara saudara yang mempunyai ketakutan demikian, 弟兄姐妹，如果在你们当中有这样的人， taruh tangan kanan saudara di dada. 你把你的右手放在你的胸前， Dan ketahuilah, katakan kepada diri, 而且你要知道，告诉你自己， hai jiwaku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. 我的心啊，上帝永不离开你。 Bapak, inilah anak-anakmu yang malam hari ini sekali lagi diingatkan. 主啊，这是你一群的孩子们，今天晚上再次的被提醒。 Bahwa karena kasih-Mu engkau telah datang buat mereka. 主啊，因为你的爱，你已经亲自的来到这里， Dan engkau tidak akan meninggalkan mereka. 而且你从不离开我们。
Kuatkan mereka yang lemah tubuh atau sakit. 主啊，求主你坚固他们有身体有软弱的。 Sertai mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka. 主啊，如果他们在工作上有挣扎的，求你与他们同在。 Dampingi mereka saat mereka bergumul untuk anak cucu. 主啊，在他们为他们的下一代挣扎的时候，求主你陪伴他们。 Sertai mereka menghadapi setiap badai kehidupan ya Tuhan. 主啊，求主你陪同他们一起面对所有的风浪， Dan biarlah mereka bisa berkata asal ada Tuhan cukup. 让他们可以说只要有神我们就够了。 Bagianku adalah Tuhan. 主啊，我的部分就是主。 Kalau Tuhan berikan lebih, kami bersyukur. 如果主啊，你把更多的赏赐给我们，我们感恩。 Sertai mereka satu demi 主 satu 啊， ya 求 Tuhan. 主你恩待我们每一位。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus 只有奉靠主 Kristus 耶稣基督名祷告， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿妹。